tengah lapar, borak tengah lapar. Bercuti di Kedah makan laksa. Ke Pekan Rabu membeli kurma. Sebulan penuh kita berpuasa. Menjalani ibadah tuntutan agama. Ramadan tiba ramai disyukuri. Mm-mm. Bulan mulia berganda pahala. Wah. Kerja amalan yang diberkati. Agar terhindar segala bala. Cantik. Dengar lagi Oh, ada lagi? Ada lagi. Borak Tengah Lapar musim ketiga. Hari ke-11 kita berpuasa. Bukan sekadar berlapar dahaga. Ramadan menuntut jiwa yang sempurna. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk hari ini bersama kita dalam Borak Tengah Lapar hari yang ke-11. Dan jika sebelum ini saya bersama Piyu Amin dan juga Atu Zero. Tapi untuk hari ini kita bersama tetamu yang baru. Ya, kita nak ucapkan selamat datang kepada Piyu, Dr. Taha dan juga Dewa Artis. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Azwan, apa khabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Dr. T lah sama Dr. T Boleh Dr. T. Baik, dan Dewa apa khabar Dewa? Alhamdulillah khabar baik. Baik. Azwan apa khabar? Sihat? Alhamdulillah baik. Tapi sebelum tu Doktor dan juga Dewa, nak tanya juga nama awak memang Dewa ke? Nama saya Dewa Rafael. Bukan. Tak adalah, bukan Rafael. bukan. Masuk Rafael bukan. Saya, nama betul saya bukan Dewa. Okey. Apa yang betulnya? Nama betul saya adalah Muhammad Hafizul bin Muhammad Yusof. Muhammad Hafizul. Habis mana datang Dewanya? Mesti pelik kan? Yelah. Jauh. Tapi sebenarnya nama tu ada kena-mengena daripada keturunan saya juga. Oh. Nama Dewa tu daripada moyang saya. Okey. Moyang saya bernama Sari Dewa. Oh. So waktu saya kecil-kecil, pak saudara saya, pakcik-pakcik saya, makcik saya, dia cakap lah, waktu kecil-kecil, sama betul lah kau dengan moyang kau siapa? Dewa. Panggil kau Dewa je lah. Itu yang lekat tu. Dari kecil memang dah panggil Dewa lah. Yang kau suka lagu kumpulan Dewa ke apa? Okey, baik. Tapi lagu kumpulan Dewa tu pun memang suka. Memang sedap lah kan? Sedap lah kan. Tapi bukanlah daripada situ. Okey, baik. Apa pun untuk hari ni, seperti biasa, setiap hari kita ada topik-topik yang kita bincangkan. Kita akan tanya pada doktor kita ni, Dewa. Tapi untuk hari ini, topiknya mengenai tangan yang memberi. Jadi sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh lagi Dr. T, mungkin Dr. T boleh kongsikan ataupun berikan definisi mengenai sedekah jariah ni apa sebenarnya Dr. T? Sebenarnya Azwan dan juga Dewa, kalau sedekah jariah ni, sedekah ni maksudnya memberi. Okey. Tapi hukum dia yang sunat. Kalau memberi yang wajib tu adalah hukumnya zakat. So, sedekah ni dia mesti hukumnya sunat. Jariah ni berterusan. Contohnya kalau saya belanja Dewa makan tengah hari ni, itu sedekah one off lah. Dewa makan, Dewa pergi tandas, habis. Okay. Tapi kalau saya beli kipas untuk KLFM, Baik. saya letak kipas tu dalam studio KLFM, selagi mana kipas tu berjalan, pahala saya berjalan. So yang mana yang bijak? Yang belanja Dewa makan saat one off ke, atau beli kipas untuk studio KLFM? Yang studio lah jariah berterusan. Macam cerita dia. Tapi saya lapar ni. Tak apa. Dengar kata nak belanja tu macam tapi puasa kan. Betul. Tunggulah buka sekarang. Kena tunggu lepas bulan Syawal lah, kita makan tengah hari insya-Allah. So itu maksud sedekah jariah lah. Yang mana ramai orang kadang-kadang terlepas pandang. Dia target sedekah one off. Padahal Nabi dah sebut antara amalan yang berterusan lepas kita mati adalah sedekah jariah. So kena bijak bersedekah. Jadi Dewa, tadi awak kata nak tanya kat doktor. Tanyalah dah sekarang. Tanya. Sedekah, cerita pasal sedekahnya lah. Contohnya lah kan. Jangan contoh betul-betul lah. Kita bagilah contoh dulu. Bagi contoh dulu. Macam mana contohlah orang buat meniaga ke apa ke kan. So bila dia bagi harga, contoh orang tu tanya berapa, okey semuanya RM3.50 contohnya. So yang setengah tu dia bagi diskaun, tak apalah. Itu dikira sedekah ke atau macam mana? Betul, itu boleh dikategorikan sebagai sedekah ataupun hadiah. Sebab maknanya dia waiver kan, maknanya patutnya kena bayar RM3.50. Dia waiver, dia lepas kan. Waiver dia lepas. Melepah. 50 sen tu kira dia menghadiahkan. Kerana benda tu sebenarnya adalah RM3.50. So 50 sen tu hadiah kepada awak. Awak simpanlah 50 sen yang patutnya awak bagi kepada saya. Mungkin awak boleh bagikan kepada orang lain. Sebab Nabi SAW dan juga agama Islam kita mengajar, bila kita buat baik kepada orang lain,
itu sebenarnya adalah dakwah. Dalam Dalam erti kata mengajak dia juga untuk buat baik kepada orang seterusnya. okey. Kalau saya muka masam dengan Azwan, automatically Azwan juga akan muka masam dengan dewa. Atau dewa muka masam, last sekali satu setuju muka masam. Itu kita tak nak tu Ustaz. Kita tak nak. Kita nak masam-masam kena lemak yang manis tu kita nak. Disebut lemak manis. Kita bersama kita punya band kita, live band kita, Genji Buskers dengan lagu mereka, Lemak Manis. Jom kita bersama mereka. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, pandanglah manis ala amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, pandanglah manis ala amboi, anak siapa? Pohon senang, pohon meranti di tengah buluh perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah rindu menderu. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, pandanglah manis ala amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, pandanglah manis ala amboi, anak siapa? Borak Tengah Lapar. Ya, kembali bersama kami bertiga. Hari ini saya Putra Azwan, Pio, Dr. Taha dan juga Dewa Artih masih untuk anda untuk Borak Tengah Lapar. Hari yang ke-11, episod yang ke-11 dan kita berbicara ini mengenai tangan yang memberi. Tangan yang memberi. Lebih baik dari yang menerima. Dr. T nak tanya lah. Tangan yang memberi tu macam Dr. T main golf kan? Main kau betul. So kalau tangan yang memberi tu kenalah beri-beri stroke sikit. Betul. Janganlah nak kenakan orang aja. Jadi buaya je kan. Jangan jadi buaya je. Tapi kita bagi stroke ke orang yang handicap tinggi, awak handicap rendah. Mana boleh. Ni dah main sentimen golf ni. Saya tak reti nak masuknya. Tapi tak apa. Okey, saya nak tanya sikit lah satu soalan tentang apa topik kita hari ni lah. Tangan yang memberi ni, okey. Okey, so pemberian sedekah itu adalah dikatakan tidak akan mengurangkan harta seseorang. Cuba Ustaz jelaskan. Saya nak tanya senang je lah kepada Dewa kan. Ya. Satu tolak satu berapa?
Satu tolak satu kosong lah. Kosong lah kan. Itu Ah. matematik kita lah. Mana Okey. 1 tolak 1 kosong. Ya. Jadi akal manusia dia ni fikir kalau aku bagi RM1 dekat Azwan Ya. sedekah. Mhm. Maknanya harta aku berkurangan. Berkurang. Tadi ada RM50, Ah. sedekah dekat Azwan RM1 tinggal RM49. RM49. Itu otak manusia. Mm-mm. Jadi Rasulullah bersabda, "Man naqasat sadaqatun min malin." Sedekah tidak mengurangkan harta. Ah. Dari segi fizikal memang angka tu berkurangan. 50 jadi 49. Ya. Tapi benda yang tidak kita pernah terfikir adalah barakah, Mhm. keberkatan. Keberkatan. Bila kita memberi RM1 memang nampak macam berkurangan. Baik. RM1 dalam poket kita. Mhm. Tapi keberkatan yang kita boleh capai dengan RM49 tadi tu Mhm. menjangkau RM50. Mhm. Itu yang Nabi bersabda bahawa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Sebab bulan Ramadan ni kita nak cari keberkatan. Ya. Kadang-kadang setengah orang, apa maksud keberkatan? Mm-mm. Maknanya pada mata ia sikit tetapi mencukupi. Saya bagi contoh. Satu orang gaji dia RM10,000. Aha. Banyak tak banyak? Ui, banyak Ah, lah. RM10,000 tu. RM10,000. Mana nak dapat RM10,000? RM10,000 kena kerja lah, kerja 30 tahun baru boleh dapat RM10,000 Ya, betul. sebulan. Contohnya lah kan. Ah, ah. Tapi dia dapat gaji RM10,000, tiba-tiba anak dia sakit kulit eczema. Contohnya, bini dia kena kanser. Dia pula baru selesai aksiden. Ai, banyaknya bala dia. Banyak bala dia. Bertubi-tubi. Ujian. Satu. Makan rasuah itulah bala dia. Jadi cerita dia ada RM10,000 tapi adakah mencukupi sekarang? Tak mencukupi. Sebab nak beli eczema tu punya krim Ubat. semua dah RM3,000. Oh, kita Bini, eczema tu. Kan? Proton eczema. Itu estima. Estima. Okey. Bini dia pula kena kanser, kena treatment kemoterapi. Dia pula accident, insurans tak cover. Lah daripada RM10,000 last kali jadi negatif RM3,000. Oh, betul juga ya. Berbanding pula dengan seorang hamba Allah yang soleh, gaji RM3,000 sahaja. Betul. Tapi badan sihat walafiat, isteri solehah, anak soleh, menderma malah menjadi keberkatan. Belanja-belanja semua hujung bulan masih ada positif RM1,000. Allah. Itu maksud keberkatan bila kita memberi sedekah kepada orang lain. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Keberkatan tu, doktor. Keberkatan tu yang kita cari sebenarnya. Baik, itu mengenai keberkatan, doktor. Dan tadi doktor beritahu juga antara contoh sedekah jariah, antaranya bagi kipas contoh. Tapi betul. untuk Ramadan ni, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan antara sedekah jariah terbaik yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan ni, doktor. Nabi SAW pernah bersabda antara sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kekal. Jadi apa maksud sedekah kekal? Antaranya kita wakaf tanah, kan, ataupun kita beli barang untuk masjid. Contohnya kita ada kapet, kita ada aircon, kita ada Quran, kita ada sejadah. Benda-benda ni benda kekal. Benda kekal ni maksudnya dalam 10-20 tahun pun dia masih ada lagi. Kalau rosak pun boleh maintain. Tanah sampai hari kiamat ada tanah. Kan? Masjid kalau kita bina pun insya-Allah selagi tak kena meletup ke, roboh ke, kena gempur bumi, masih ada. Jadi untuk Ramadan ni yang sebaiknya kita sedekah benda yang kekal. Contohnya di masjid ada minta nak pasang kapet baru, nak masuk raya kan. Betul. Jadi kita sedekah untuk mengambil bahagian membeli kapet baru. Kalau kurang sedikit tu mungkin sedekah benda-benda yang berkaitan dengan masjid. Kenapa saya sebut masjid banyak kali kat sini? Kerana masjid adalah syiar ataupun simbolik kepada agama Islam. Orang yang membantu masjid artinya dia membantu agama Islam. Bila lagi kita nak bantu agama Islam kalau Betul. tidak pada bulan Ramadan. Gitu. Cantik. Jadi Papa. jadi Dewa nak yang mana? Nak bagi yang mana? Nak bagi yang mana? Dia macam Yang banyak-banyak doktor bagi tahu tadi. List tu. dia mana yang mampu semua je lah. Betul. So Allah Subhanahu Wa Taala dia tak pandang kepada kuantiti. Dia tak pandang awak sedekah RM100, awak syurga A. Awak sedekah RM10, awak syurga B. Awak sedekah RM1, syurga C. Tak. Allah pandang pada pengorbanan. Kalau gaji saya RM3,000, saya sedekah RM10. RM10 saya lebih bernilai daripada orang yang bergaji RM10,000. Kerana pengorbanan bagi saya nak keluarkan RM10 lebih susah daripada orang yang bergaji
RM10,000. Ya, tadi bila doktor sebut tentang keberkatan, dia akan mendatangkan kedamaian dalam hati. Allah Betul Akbar. doktor? Benar. Jadi apa kata kita berehat seketika? Ya. Kita dengarkan Genji Baskers dengan Ku Cari Damai di Hati. Wah. Sedekah. Mengapa kau tergama sungguh memperdaya harapan ini? Tunas kasih yang aku semai, racun berbisa yang kau sirami. Beginikah balasan cinta? Manis kata di bibir saja, lembut lidah mengukir janji, segunung mimpi terkecai kini. Sesalan tidak terucap bila kau berubah sikap. Ku sedar siapa diriku, kau buat tempat berteduh. Semoga engkau bahagia di samping kekasih baru. Andainya engkau kecewa, janganlah kau cari aku. Sesalan tidak terucap bila kau berubah sikap. Ku sadar siapa diriku, kau buat tempat berteduh. Semoga kau bahagia di samping kasih baru. Andainya engkau kecewa, janganlah kau cari aku. Biar saja aku sendiri yang mencari damai di hati. Air mata jatuh di pipi, tak mungkin dapat membasuh luka. Borak Tengah Lapar. Biar saja aku sendiri yang mencari damai di hati. Sedap lagu tadi, Oi, sedap. dahsyatnya kan. Terasa damai itu Dewa. Rasa saya Terasa, suka lagu tu. Okey. Sebab saya lagi dia orang nyanyi. Ni orang kampung awak. Oh, ni. patutlah. Tapi kita nampaklah muka-muka yang damai daripada Dewa dengan lagi Dr. T kan. Memang damai Doktor. Damai. Okey, tapi sebelum nak teruskan lagi untuk topik kita hari ini, Tangan Yang Memberi ni, ada trivia nak kita kongsikan iaitu berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah bersabda yang bermaksud, jika dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu-pintu sedekah. Jadi ini istimewanya untuk orang yang rajin bersedekah. Betul Masya Doktor Allah. Benar sekali. Ha. Sebenarnya bila kita sebut tentang pintu sedekah
pintu kat mana tu dewa? Pintu dekat Angkasa Puri ni ke? Kat mana? Dia adalah pintu di syurga. Syurga ni Allah Ta'ala cipta, dia ada 7 buah pintu. 7 buah pintu. Orang yang kuat jaga semayang, dia masuk melalui pintu semayang. Okey. Orang yang kuat berpuasa, dia masuk melalui pintu berpuasa. Allah. Orang yang kuat bersedekah, masuk ikut pintu sedekah. Bayangkan dewa, kita ni nak datang Angkasa Puri, semua orang kena beratur lalu pondok pengawal keselamatan. Tapi dia kata, dewa sini dewa. Dewa tak payah daftar dekat pondok pengawal keselamatan. Dewa kan orang baik, dewa lalu kat sini. Lalu kat pintu sedekah. Bangga tak kita? Bangga. Kita bangga. Kita akan rasa, wow, I ni VIP lah. I ni special lah. Lalu istimewa, doktor. Istimewa. Wow, Itu amazing. yang amazing. Itu maksud Nabi SAW. Dia akan diberikan kemuliaan tertinggi. Baik. Okey, baik. Kita nak sambung bincang pasal topik kita yang tadi, iaitu tangan yang memberi. Jadi saya nak tanyalah kepada Ustaz lah. Apa pandangan Islam terhadap orang-orang kedekut dan bakhil untuk bersedekah? Marah tu. Marah. Kedekut dan bakhil. Bakhil bahasa Arab, kedekut bahasa Melayu. Sama je. Kedua-dua terjemah sama. Cuma arwah Allahyarham P. Ramlee sebagai seorang seniman telah memberi penekanan bahawa kedekut level rendah. Tak nak beri juga. Cuma bakhil ni pangkat tinggi sikit. Macam lieutenant dengan general. Atas lagi sebab penekanan bahasa Arab tersebut. Namun dalam lughah Arabiah dua-dua maksudnya sama. Jadi Allah Taala sebut dengan jelas dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Janganlah kamu jadi begitu kedekut sehingga kamu umpama mengikat kedua belah tanganmu pada leher kamu. Kedekut tak nak bagi langsung. Wala tabsut, dan janganlah terlalu memberi sehingga kamu jatuh miskin. Nampak tak Nabi kita ni Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita ikut jalan tengah. Jangan terlalu kedekut, jangan terlalu pemurah, tengah-tengah. Biar kamu pun senang, orang lain pun senang. Jadi itulah pandangan Islam terhadap orang yang kedekut. Nak kata kedekut tu haram, tak juga. Itu kan pilihan dia. Cuma Allah Ta'ala tak suka. Bila Allah Ta'ala tak suka, Azwan rasa hidup kita ni tenteram ke ataupun tak tenang. best? Tak tenang, doktor. Tak tenang. Orang kedekut ni pahala dia sikit ke banyak, Dewa? Sikit. Payah nak dapat pahala. Pasal kedekut. Kedekut. Kalau saya sedekah dekat RTM contohnya sejuta. Wow. Amazing. Jadi agak-agak saya akan dapat doa-doa baik tak daripada staff-staff RTM? Mesti. Mesti punya. Ya Allah, kau murahkanlah rezeki orang yang telah sedekah 1 juta kepada RTM ni. So hidup saya ni penuh dengan doa-doa yang ikhlas. Hati saya tenang dan insyaAllah saya akan menjadi lebih kaya dan lebih dermawan. Cantik sangat itu. Baik, doktor. Mungkin doktor boleh simpulkan, doktor, untuk topik kita hari ini, iaitu tangan yang memberi ni. Silakan, Dr. T. Sebagai kesimpulan, hakikatnya hidup ini sementara. Apa yang kita ada bukan milik kita. Semuanya pinjaman daripada Allah semata-mata. Jangan sesekali kita menganggap semua adalah hasil titik peluh kita. Tidak. Yang berlaku, yang telah berlaku, yang akan berlaku, semua hanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan bersedekah kerana hidup ini bukan sekadar hidup di dunia, malah ada kehidupan yang lebih lama, iaitu akhirat yang kekal abadi. Bijak-bijak berbelanja, bijak-bijak melabur, iaitu pelaburan untuk akhirat. Itu dia. Jadi semoga ada manfaat sepanjang kita bersama hari ini. Betul. Semoga kita juga menjadi orang yang lebih rajin untuk bersedekah, insya-Allah. Dan mungkin Dewa ada sesuatu yang Dewa katakan? Okey, saya sikit ringkas je. Sikit ringkas ya. Ya. Okey, bersedekah itu adalah satu benda yang baik. Okey. Memang kira pahalanya tu tak tahulah nak cakap apa mana, tapi korang jangan pula sedekah makanan tengah-tengah hari. Janganlah. Kita bulan puasa ni. Itu pedaja orang. Sedekah tu betul dah. Tapi sedekah makanan tengah hari. Tak ada betul. Baik. Jadi untuk hari ini semoga bermanfaat, dan esok insya-Allah kita kembali bersama dengan Dr. Taha dan juga Dewa Artis di waktu yang sama dalam Borak Tengah Lapar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.